terbangun dengan wawasan untuk mencapai kemajuan pada tahun 2020. Namun begitu, di sebalik beratus pencangkal langit yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan, masih terdapat golongan miskin di kalangan masyarakat negara ini. Salah satu golongan ini tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan golongan ini dikenali sebagai gelandangan. Oleh itu, kumpulan kami, Entopia, dengan kerjasama Sekretariat Semara Bahasa dan Civil Engineering Society University Sains Malaysia telah menjalankan program yang dikenali sebagai Reach Out. Tujuan utama program ini adalah untuk mendekati golongan gelandangan ini dan mengenal pasti punca utama kemiskinan yang terjadi di negara kita. Seramai 43 orang peserta telah menyertai program ini pada 1 November 2016 yang bertempat di Georgetown, Pulau Pinang. Pihak UNGAS ialah badan NGO yang membantu untuk menjayakan projek ini. Perjalanan dari USM ke tempat lokasi mengambil masa selama 45 minit. Tepat pada jam 12.30 malam, kami tiba di tempat lokasi dan bertemu dengan NGO UNGAS. Selepas itu, kami memulakan perjalanan mendekati gelandangan. 43 peserta telah berpecah kepada dua kumpulan untuk kedua lokasi. Kami membawa selimut, sabun, ubat gigi dan sedikit makanan untuk diberikan kepada gelandangan. Kami sempat menemu ramah seorang uncle berbangsa Cina yang duduk di kaki lima. Dia berkata dia memilih hidup ini kerana dia malu dengan keluarganya. Dia takut mereka tidak mampu menerima dia kerana sejarah silamnya. Dia juga berkata, hidup manusia ada turun dan naik. Namun, hidup dia sudah turun dan turun dan turun hingga ke bawah tanah. Terasa sebab di hati semua peserta selepas mendengar luahan hati uncle tersebut. Ya, betul. Sebab dia dah tua-tua, kita orang sembahyang mak ayah kita yang Betul, mak ayah kita. Saudara kita tu. Kadang-kadang ada sebab ada sedih. Orang tak boleh. Kami meneruskan perjalanan malam yang hening ini. Kami turut bertemu dengan seorang uncle India yang masih belum menjamah makanan pada waktu malam. Uncle berkata, dia dibuang keluarga kerana sejarah silamnya. Keluarganya malu untuk menerimanya semula. Oleh kerana tidak berpendidikan, dia tidak diterima oleh mana-mana pihak untuk bekerja. Oleh itu, Uncle mengambil keputusan untuk mengutip ting-ting kosong di tong sampah untuk menyara kehidupannya. Melalui duit ini, dia memberi makanan dan minuman untuk meneruskan kehidupannya di Georgetown, Pulau Pinang. Hampir kesemua baju-baju daripada sumbangan orang ramai telah kami berikan kepada semua gelandangan yang terdapat pada malam tersebut. Oh, itu tadi. Jangan simpan lama-lama lah, nanti takut. Takut basi pula sebab bihun goreng kan. Nasi goreng ke? bihun. Goreng. Makan terus pakcik. Gelandangan-gelandangan ini tampak amat memerlukan
baju-baju yang diberikan oleh kami. Mereka mengambil apa sahaja baju asalkan dapat memanaskan mereka, terutamanya pada waktu malam. Nampak? Cik ni untuk ni nak cover kalau sejuk. Boleh. Tak marah? Marah. Sekarang ni kami baru habis menagihkan barang-barang pada homeless. Sekarang kami nak on the way balik. So saksikan. Okay, Maureen, from this program, what is your vision? Okay, I feel that this is a very beneficial program, especially for university students, because we do take things that are given to us for granted, and this definitely was an eye-opener, so that we should not only be grateful for the things that we have, but constantly help those who do not have the luxury that we have. Apakah pengalaman yang you dapat dari program? Okey, bagi saya program Syau ni sangat bagus dan ia penting untuk mahasiswa-mahasiswa lain mendalami perasaan atau hati homeless ni. Sebenarnya isu sebenar bukan makanan. Jadi bila kita turun sendiri dan kita bersembang dengan Vagabond ni, kita nampak isu utamanya adalah masalah jiwa lah. Masalah jiwa di mana dia orang kita perlukan ketelitian untuk kelaskan dia orang ni terlibat dalam masalah apa. Contohnya kita boleh kelaskan dia orang masalah dia orang memang terima, dia orang suka pengelandangan, dia orang tak nak bekerja. Itu satu kelas yang lain. Satu kelas lagi kita boleh kelaskan ada vagabond yang macam-macam masalah lah. Sebagai contoh, dia orang memang bekerja tapi dia orang tak mampu nak keluarkan duit untuk menyewa. Sebabnya duit gaji yang dia orang dapat tu memang cukup untuk sebab hidup dia orang. Jadi tak ada pilihan lah. Jadi dia orang terpaksa tidur di kaki lima. Salah satu perkara yang boleh mengubah hidup seseorang adalah dengan pendidikan. Jadi rakan NGO kita tu Meme Writers memang menganjurkan program untuk kanak-kanak gelandangan ni kenal membaca, kenal mengira. Antara cadangan lain tu selain program pendidikan, mungkin juga kita boleh bantu dia orang dari segi pekerjaan lah. Sebab ada yang dengan penampilan dia orang seperti itu, banyak ada juga majikan-majikan yang sukar untuk menerima dia orang bekerja lah. Macam kita nampak tadi ada seorang pakcik tu, dia memang ada effort untuk bekerja tapi dia tak ada pekerjaan yang tetap. So dia tak ada income yang tetap lah. Sebab jadi mungkin salah satu bantuan dari segi